Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati rakan-rakan PGB sekalian. Saya Arba'in bin Miswan, pegawai SIP Pejabat Pendidikan Daerah Pontian. Okay. Pada sesi ini saya akan berkongsi tentang modul 1 bimbingan dan pementoran submodul 1.2 iaitu kerangka program TS25. Untuk makluman rakan-rakan sekalian bahawa ini merupakan sesi tutorial berkaitan dengan TS25 daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Jadi saya teruskan. Okey. Kandungan submodul ini terdiri pada 5 perkara. Yang pertama adalah objektif dan kriteria kejayaan. Yang kedua, konsep program transformasi sekolah 2025, yakni TS25. Aspek kemandirian murid atau elemen kemandirian murid, aspek atau elemen sekolah berkualiti, dan yang kelima, rumusan. Okey. Objektif dan kriteria kejayaan sesi ini, yang pertama objektifnya ialah menyelaraskan kerangka program TS25 dengan konteks sekolah. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki melakukan penyelarasan atau membuat connecting the dot antara program TS25 dengan konteks di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya program-program aktiviti-aktiviti yang telah dan akan dilaksanakan di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kriteria kejayaan ialah mengaitkan amalan sekolah dengan kerangka program TS25. Kerangka program TS25, infografiknya di sebelah kanan itu, yang nanti kita akan jelaskan dalam modul ini satu persatu. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan mengaitkan dengan amalan yang sedia ada dan juga seterusnya amalan-amalan atau melakukan penambahbaikan amalan sedia ada di sekolah untuk dikaitkan dan dilaksanakan dalam program TS25 di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Dan di sini akan ada aktiviti refleksi amalan sekolah. Itu dimasukkan tadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan hendak mengaitkan. Okey. Aktiviti kendiri ini 1.1.2.1 yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan melaksanakan aktiviti ini berdasarkan modul ni lah. Okey. Perkara ini sebenarnya berkaitan dengan gambaran atau status keadaan sekolah tuan-tuan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 lah. Dan ini merupakan maknanya keadaan semasa sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Umpamanya dari segi pencapaian semasa, kejayaan, okey. Dan ini sebenarnya kita boleh katakan sebagai TOV sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, seterusnya kita masuk kepada yang kedua, iaitu konsep program transformasi sekolah 2025. Okay. Program TS25 merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Fokus kita di sinilah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey. Selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
PPPM 2013-2025. Okey. Kemudian di sini ada 4 aspek untuk tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan program-program di sekolah yang di bawah transformasi sekolah lah, TS25. Pertama adalah merangkaikan titik-titik. Okey. Titik-titik apa yang kita hendak rangkaikan, yang kita hendak sambung-sambungkan. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya untuk merangkaikan antara satu program di bawah bidang-bidang di sekolah lah. Jadi tool ataupun alat yang kita gunakan untuk merangkaikan titik-titik ini ialah SKPM G2 dan SKPM G2 itu ialah kita ada 5 standard ya. Okey. Iaitu dari segi kepimpinan, organisasi, kemudian pengurusan kurikulum, pengurusan co-kurikulum, pengurusan hal ehwal murid, dan standard 4 iaitu pembelajaran bermakna. Itu perlu kita kaitkan, dan yang kita matlamat akhirnya ialah untuk mencapai kemenjadian murid. Okey. Ini memang dinyatakan dengan jelas dalam SKPM G2, dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, SKPM Standard Quality Pendidikan Malaysia itu dihasilkan adalah berdasarkan teori sistem, yang mana dalam teori sistem ini semua aspek atau semua standard itu adalah saling berkaitan. Okey, dan apabila kita berjaya merangkaikan standard-standard itu, maka kita dapat menjamin akan kemenjadian murid. Okey, dan satu di sini ialah yang bertiga itu pembudayaan. Maksud pembudayaan di sini adalah pembudayaan amalan-amalan terbaik tadi itu, yang disebutkan dalam konsep tadi, yang disebutkan dari amalan terbaik dari segi pengurusan, kepimpinan, dan PDP. Okey. Dan seterusnya, hasrat terakhir Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah kemenjadian murid ya. Maknanya setiap murid itu berjaya. Dan yang kedua ialah sekolah berkualiti. Asas atau trust kepada kemenjadian murid ini ialah yang aspek yang 3 segi ini, yang mana tengah-tengah itu digambarkan sebagai murid yang belajar dan guru yang mengajar. Okey. 3 segi ini sebenarnya setiap buku ini pertama dinyatakan tentang document standard, pedagogi, pedagogi dan pentaksiran. Ini sebenarnya adalah merupakan kurikulum, merupakan kurikulum. Okey. Dan kurikulum ni kalau kita merujuk maksud kurikulum kebangsaan ialah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan co-kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Dan sekolah berkualiti ini dilahirkan, ditunjukkan melalui persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang bermakna. Okey, iaitu warna kuning. Okey. Bagaimana untuk menghasilkan ini, kita akan diterangkan seterusnya nantilah. Hasrat PPPM ni, guru dan pemimpin sekolah adalah penggerak yang paling penting di peringkat sekolah untuk keberhasilan murid. Sebab itu tadi kita sebut tengah-tengah dalam kurikulum itu adalah murid
belajar, guru mengajar. Kemenjadian murid itu adalah selari dengan 6 aspirasi murid. Okey. Dan ini juga 6 aspirasi murid ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, kemudian selari dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan. Okey. Elemen atau aspek kemenjadian murid ya. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran berfikir, berkemahiran memimpin, berkemahiran dwibahasa, beretika dan kerohanian, dan mempunyai identiti nasional. Ini sama seperti yang disebutkan dalam 6 aspirasi murid. Okey, elemen sekolah berkualiti pula. Sekolah berkualiti mempunyai perancangan akademik, ko-kurikulum, hal ehwal murid dan keceriaan sekolah yang kondusif untuk melahirkan persekitaran kerja yang positif dan disokong oleh kepimpinan berkesan, guru yang berkualiti, serta sokongan PIBG dan komuniti. Ini yang menjelaskan tadi dalam bulatan kuning tadi tu ya. Okey, yang mana ada 3 pihak yang menyokong. Okey. Bulatan kuning itu adalah persekitaran pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Okey, yang disokong oleh kepimpinan berkesan, guru yang berkualiti dan sokongan PIBG dan komuniti. Tadi kerangka dia, di grafik dia. Okey, telah disebutkan semua aspek di sini tadi. Ini yang saya katakan bahawa persekitaran pembelajaran yang bermakna, makna pelaksanaan kurikulum, okey, wujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna, okey. Persekitaran pembelajaran yang bermakna ini disokong oleh guru berkualiti, okey, pemimpin berkesan, dan juga sokongan PIBG dan komuniti. Okey, maknanya kerangka program TS25 ini bagi sekolah-sekolah di bawah TS25 ini mempunyai 4 bidang keberhasilan. Okey. Yang pertama ialah persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Yang kedua, guru berkualiti. Yang ketiga, pemimpin berkesan. Yang keempat ialah sokongan PIBG dan komuniti. Rangkuman ini semua, maka perkara yang kita nak capai adalah kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti. Okay. Aspek atau elemen kemenjadian murid. Okay. Aspek atau elemen kemenjadian murid ini merujuk kepada 2 dan disokong oleh 3. Okay. Kemenjadian murid itu ialah persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Kalau kita lihat persekitaran pembelajaran ini merujuk kepada persekitaran dalam bilik darjah dan luar bilik darjah. Sebab itu tadi elemen bagi sekolah berkualiti ialah ada perancangan yang sekurang-kurangnya 4 aspek. Dan di persekitaran itu disebut sebagai perancangan keceriaan itu. Okey. Jadi keceriaan itu sebenarnya adalah merujuk kepada persekitaran pembelajaran. Kemudian penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna. Ini kita boleh merujuk murid yang aktif ini dalam standard 4. Okey. 4.6. Okey. Murid sebagai pembelajar yang aktif. Okey. Bermakna itu maksudnya pembelajaran murid itu memberikan arti atau mengubah, ada perubahan tingkah laku kepada pelajar. 2 ini disokong oleh kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi,
dan komitmen yang padu daripada komuniti. Okey, ini tadi yang okey ya, yang disebutkan tentang kurikulum ya, yang 3 segi ini. Okey, kurikulum itu terdiri daripada dokumen standard DSKP, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Kemudian pedagogi dan kandungan isi pelajaran. Okey. Antara ialah menggunakan kaedah pembelajaran abad ke-21 antaranya ya. Okey. Kemudian melaksanakan kemahiran berfikir aras tiga peta pemikiran ataupun grafik-grafik yang lainlah. Kemudian pentaksiran, okey, persekitaran pembelajaran, persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Okey, pembelajaran yang lebih bermakna, okey, dengan menyediakan suasana bilik darjah. Di mana ekosistem dalam bilik darjah. Contohnya ekosistem PAK 21. Ini di bilik darjah dan juga sekolah, ada persaran sekolah yang kondusif dan fleksibel. Okey. Kondusif dan fleksibel untuk apa? Untuk pembelajaran. Dan kalau kita merujuk kepada definisi kurikulum kebangsaan tadi, kurikulum adalah termasuk juga kandungan isi pelajaran, iaitu kurikulum, dan juga co-kurikulum. Okey, jadi persekitaran pembelajaran di sekolah itu yang di luar bilik darjah adalah menggalakkan pembelajaran murid dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Okay. Kemudian menggunakan teknik PDP yang kreatif dan berkesan. Di sini merujuk kepada kompetensi dan guru yang beraspirasi tinggi untuk guru meneroka kaedah PDP yang kreatif dan berkesan berdasarkan kepada keperluan dan potensi murid-muridnya. Okey, ini disokong oleh pengurusan sekolah yang cekap, dak melihat apakah item-item pengurusan sekolah yang cekap, sudah tentulah berdasarkan SKPMG 2, standard 1, 2, 3. Dan mengutamakan kemenjadian murid ini juga merujuk kepada SKPMG 2, standard 1, 2, standard secara khusus standard 3 dan standard 4. Dan itu nanti maka daripada rangkuman itu maka akan wujudlah kemenjadian murid, pencapaian sekolah itu ya. Okey, dokumen standard ya. Tadi. Okey. Tadi merujuk kepada yang di buku yang atas, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Kemudian standard pembelajaran dan standard prestasi ya. Okay. Ketiga-tiga digabungkan dan ini merupakan mengintegrasikan antara kurikulum dan pentaksiran. Pentaksiran itu juga ialah sebagai daripada kurikulum ya. Perlu melaksanakan pentaksiran dalam proses PDP. Okay. Pentaksiran berterusan. Pentaksiran bilik darjah. Okay. Guru melaksanakan PDP dan menjalankan pentaksiran dengan rujukan satu dokumen. Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui standard prestasi. Dan pentaksiran itu dilakukan adalah untuk melihat perkembangan pelajar, bukan untuk membandingkan pencapaian antara pelajar. Juga untuk guru, juga untuk guru pentaksiran itu dilaksanakan juga untuk guru menambah baik proses PDP-nya mengikut keperluan dan potensi murid-muridnya. Pedagogi ya, merupakan strategi pengajaran. Okey. Jadi sekarang ni seharusnya PDP berpusatkan murid, iaitu murid sebagai seperti mana kita perlu merujuk kepada
SKPMG 2 standard 4, standard 4.6 ya. Murid sebagai pembelajar aktif. Antaranya ya, pembelajaran itu bermakna dan menggunakan didik hibur. Okay. Kemudian kaedah pembelajaran abad ke-21. Okay. Pentaksiran bilik darjah. Kemudian sekolah transformasi PS25. Okay. Ini juga merupakan yang memfokuskan untuk perubahan dari segi pedagogi. Okay. Pentaksiran ya. Pentaksiran berasaskan sekolah. Kita ada pentaksiran pusat. Okay. Contohnya Sijil Pelajaran Malaysia. Pentaksiran bilik darjah yang terdiri daripada formatif dan sumatif, pendidikan, ajaran jasmani, sukan dan kokurikulum, kemudian pentaksiran psikometrik, okay, berkaitan dengan kecenderungan murid-murid. Kaedah, okay, ini semua pentaksiran bersama sekolah, kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menentukan objektif telah tercapai, objektif pembelajaran telah tercapai. Dan seperti saya sebut tadi, pentaksiran bilik darjah ini ialah tujuannya ialah untuk melihat perkembangan. Okey. Contohnya sekurang-kurangnya murid mencapai tahap penguasaan minimal iaitu TP3. Okey. Dan kalau ada murid lagi yang belum mencapai tahap itu, TP3, perlulah diadakan intervensi. Sebab itulah pentaksiran bilik darjah selain daripada melihat perkembangan murid, juga sebagai satu cara untuk guru-guru melakukan penambahbaikan pengajaran dan pembelajarannya supaya memenuhi keperluan murid dan juga dapat mengembangkan potensi murid-murid. Jadi dengan itu harapan kita adalah tidak akan ada murid yang tercecer dari segi pembelajarannya. Okey, ini ialah maksud pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ini yang maksudnya ialah murid terlibat dengan aktif dan memahami kandungan yang disampaikan dan yang diterima, yang mana akhirnya dapat mengubah tingkah laku mereka. Ini antara proses-proses penglibatan murid yang dikatakan dalam pembelajaran atau mereka mendapat hasil dari pembelajaran yang bermakna. Okey, slide ini sama dengan slide yang ini. Okey. Maknanya sini ialah pembelajaran bermakna tadi tu murid terlibat dalam aktif dan akhirnya mereka faham apa yang dipelajari dan dapat mengubah tingkah laku mereka. Dan ciri-ciri proses pembelajaran yang bermakna itu ialah pembelajaran itu ada matlamat dia, ada objek dan ada kriteria kejayaannya, dan dia dikawal selia atau dikawal atur. Pengawal di sini siapa? Kawal atur, kawal selia. Pengawal ini adalah guru. Ini juga berkaitan dengan standard SKPM ya. Okey. Standard 4 SKPM. Murid aktif. Berkaitan juga dengan murid sebagai pembelajar aktif. Pembelajar aktif ini mereka terlibat dengan aktif. Okey. Seperti dalam yang dinyatakan dalam standard 4.6 itulah. Yang mana maknanya mereka terlibat menggunakan kepelbagaian deria dan aktiviti. Okey. Manipulatif ya. Okey, kemudian tajam perhatian ini sebenarnya merujuk kepada daya tumpuan yang tinggi dalam proses pembelajaran. Konstruktif ini adalah aktiviti yang memberikan bermakna, berfikir
ya. Pemikiran secara artikulatif dan reflektif. Autentik ni ialah mereka dapat pengalaman yang sebenar dan bermakna. Juga kalau penilaian autentik itulah penilaian atau pentaksiran yang autentik itu, PBD itu. Antara ciri PBD adalah pentaksiran itu autentik, maknanya memberikan gambaran yang sebenar kepada penguasaan murid. Okey. Dan kooperatif inilah bekerjasama. Okey. Perbualan bermaklumat maksudnya perbincangan-perbincangan yang menjurus untuk mencapai objektif pembelajaran. Dan ini sama juga merujuk, okey. Antara ialah di sini maksudnya ialah guru, ya. Guru di sini sebagai mengawal, okey. Mengawal murid. Okey, dan maksud mengawal murid ini juga merujuk kepada sekali lagi SKPM 4.2 Kalau kita lihat 4.2 ni, standard 4.2 iaitu guru sebagai pengawal pengawal pembelajaran dan pengajaran itu adalah merujuk kepada guru sebagai pengawal proses pembelajaran 4.2.1 ya. Okey, guru sebagai pengawal proses pembelajaran itu adalah merujuk guru mengelolakan isi pelajaran dan juga mengelolakan masa PDP itu berdasarkan aktiviti yang dirancang, kemudian memberi peluang kepada murid-murid untuk aktif dalam pembelajarannya. Itu pertama. Yang 4.2 ialah guru sebagai pengawal suasana pembelajaran. Pengawal suasana pembelajaran itu menunjukkan kepada komunikasi, okey, menguruskan pelakuan murid, kemudian menyusun atur kedudukan murid dan juga wujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, suasana pembelajaran yang menyeronokkan ini bukan yang seronok-seronok Maksudnya pembelajaran yang menyeronokkan tu, yang menarik minat untuk terlibat, okey, melalui pelbagai teknik, teknik bercerita, teknik main peranan, okey, dan juga seterusnya kalau kita lihat kat sini ialah pembelajaran bermakna juga jangan berpusatkan kepada murid. Ini sekali lagi merujuk kepada SKPM 4.6 itu, yang sebenarnya ada 7 perkara. Antaranya murid terlibat dengan aktif itu, murid sebagai pembelajar aktif itu antaranya ada menunjukkan komunikasi, melaksanakan aktiviti, cara kolaboratif, okey, menyelesaikan masalah. Dan ini adalah berdasarkan kepada untuk membolehkan murid aktif ini yang tadi kita menggunakan digital tool dan resources, sumber-sumber pendidikan Ini macam-macam sumber lah Sama ada sumber yang sudah tentu antaranya sumber yang berdasarkan teknologi maklumat dan komunikasi itu digital tool tu. Dan mungkin ada juga yang berdasarkan kepada bahan-bahan semasa yang mungkin majalah ataupun juga alat-alat yang hands on itu mengikut kandungan SKP lah. Okey. Dan di sini juga maksudnya merujuk kepada memberikan pengalaman baru okey, kepada murid-murid Okey. Maknanya meneroka pengalaman baru, merangka semula. Maknanya merangka semula pengalaman pembelajaran. Yang ini maksud ia memberikan pengalaman baru kepada murid lah. Okay. Kemudian unpacking kurikulum ini adalah merungkai kurikulum. Maksudnya kurikulum ini diterjemahkan untuk memenuhi yang saya sebutkan keperluan dan potensi murid.
Mungkin ada menggunakan pendekatan modul. Kalau yang biasa tu secara mengikut urutan tajuk-tajuk. Mungkin ini kita menyesuaikan dengan keadaan dan latar belakang murid. Contohnya bila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni, mungkin ada mata pelajaran atau kandungan mata pelajaran tu yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan, itu diberi fokus utama. Dan maksudnya di sini bukan kita meninggalkan kandungan, ada yang kita tinggalkan kandungan kurikulum itu, sukatan pelajaran itu. Sebenarnya kita menyusun semula, bukan ada yang kita tinggalkan, tapi penyusunan itu untuk memenuhi keperluan dan potensi murid, tapi jangan sampai ada yang kita tinggalkan. Maksudnya sebab kurikulum kita wajib kita sampaikan sebab kepada murid, cuma cara kita menyampaikan itu yang kita kata ada kita merungkai kandungan kurikulum itu. Mungkin pengajarannya bertema, contohnya lah, okey, berdasarkan tema-tema tertentu. Ini kalau tuan-tuan merujuk kepada kefahaman berdasarkan model kefahaman berdasarkan reka bentuk. Okey. Kemudian kita menyentuh kepada elemen atau aspek sekolah berkualiti. Okey, sekolah berkualiti merujuk pada persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Okey, yang berwarna kuning ini, yang dalam bulatan. Dalam bulatan ni ada yang 3 segi kan? Yang 3 segi itu kurikulum. Kemudian untuk kita menterjemahkan kurikulum itu menjadi satu proses pengajaran dan pembelajaran, kita perlukan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Okay, itu ialah merupakan bidang keberhasilan yang pertama sebenarnya, persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran pembelajaran dan pengajaran ini disokong oleh keberhasilan yang kedua, iaitu guru berkualiti. Disokong oleh keberhasilan yang ketiga, pemimpin berkesan. Disokong oleh bidang keberhasilan yang keempat, iaitu sokongan PIBG dan komuniti. Dan ini cara kita untuk mewujudkan dan mencapai bidang keberhasilan ini adalah berdasarkan kepada pengurusan berasaskan sekolah dan otonomi. Maknanya ini berdasarkan kepada keperluan sekolah, berdasarkan kreativiti dan juga kaedah-kaedah pihak pengurusan sekolah lah. Itu yang diadakan istilah pengurusan sekolah, pemimpin sekolah perlu berkarya. Okay? Berkarya itu maksudnya lah untuk mencapai hala tuju sekolah. Apakah tindakan-tindakan, apakah program-program yang dikenal pasti yang memberikan impak yang besar. Kemudian guru berkualiti. Guru berkualiti yang merujuk kepada guru yang kompeten dan juga guru yang beraspirasi tinggi. Tuan-tuan dan puan, apabila kita berhadapan ataupun kita menyampaikan pengajaran bagi membolehkan pelajar-pelajar yang kepelbagaian dari segi latar belakang, keupayaan dan potensi mereka untuk belajar. Bagi kat sini memang sangat perlu guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi. Beraspirasi tinggi ni sebenarnya kita mempunyai matlamat yang tinggi. Contohlah, saya bagi contoh. Contoh kalau kita masuk bertanding lah, melatih pelajar untuk bertanding ke apa pertandingan. So, matlamat kita hendaklah menjadi johan. Kalau kalah pun biar kalah yang bermaruah. Daripada itu maksudnya. Dan kita sentiasa ialah bermatlamat, membakar semangat murid-murid. Okay, jadi kualiti pengajaran dan pembelajaran. Bermaksud kat sini kualiti pengajaran dan pembelajaran itu mestilah tinggi. Itu dikatakan pengajaran yang berkesan, pembelajaran yang bermakna. Kemudian memaksimalkan potensi guru dan murid. Menerusi peningkatan kualiti. Ulang ini sebenarnya. Kualiti pengajaran dan pembelajaran.
dan mengaplikasikan konsep dan amalan terbaik pengajaran dan pembelajaran. Dan ini semua kalau kita lihat adalah berdasarkan kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran. Sudah tentu ini adalah merujuk kepada pelaksanaannya, merujuk kepada standard 4 SKPM. Tapi dari segi pengurusannya, contohnya untuk katakan melahirkan guru yang berkualiti melalui CPD atau PLC, sudah tentulah ini merujuk kepada standard 2 pengurusan organisasi dan juga berkait dengan pengurusan standard 3. Okay? Pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hewan murid. Okay? Itu yang saya kata tadi, itulah yang antara kita nak merangkai titik-titik itu. Okay. Pemimpin berkesan. Pemimpin berkesan kepimpinan memantapkan pemimpin sekolah. Kualiti pemimpin sekolah merupakan faktor berasaskan sekolah yang kedua terpenting. Selepas kualiti guru dalam menentukan keberhasilan murid. Dan pemimpin di sini merujuk pada PGB, SLT, dan MLT. Dan ini merujuk kepada standard 1 dan standard 2 SKPM G2. Selain kalau kita merujuk kepada standard kualiti pengetua sekolah menengah, itu sebahagian daripada rujukan kita lah. Okay. Kemudian sokongan PIBG dan komuniti. Okay. Penglibatan komuniti mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Memang sekolah ini dibina atau berjalan pelaksanaan aktiviti di sekolah itu, pelbagai aktiviti yang melibatkan setidak-tidaknya 4 aspek: kurikulum, co-kurikulum, hal ehwal murid dan pengurusan itu. Sebahagiannya memang perlukan sokongan daripada komuniti. Dan ini berlaku penglibatan komuniti dan ibu bapa ini berlaku di sekolah adalah diamalkan di seluruh dunia lah. Okey. Okey. Contohnya program yang boleh melibatkan PIBG dan komuniti. Program-program yang menumpukan kepada murid. Contohnya program mentor, lawatan murid, latihan sandaran dan industri. Sekarang juga mungkin dalam pembinaan menyediakan persekitaran pembelajaran yang bermakna, boleh melibatkan ibu bapa. Okay. Boleh dan akan dan berlaku sebenarnya dah berlangsung pun. Cuma sekarang kita nak menyemarakkan lagi. Okay. Berpusatkan sekolah, bantuan dalam bilik darjah, bahan bantuan pembelajaran. Ini maknanya bergantung kepada suasana dan persekitaran masyarakat dan sekolah lah tempat berada kan. Dan berpusatkan komuniti, khidmat komuniti, kemudian prestasi murid. Okey, ini antara 3 aspek lah dalam sokongan PIBG dan komuniti. Dan ini bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan lah sebagai pemimpin dan pengurus sekolah untuk meluaskan lagi, bukan sekadar 3 perkara ini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh meneroka lagi aspek-aspek yang lain. Kemudian aktiviti yang kedua yang tuan-tuan dan puan-puan perlu laksanakan dalam submodel 1.2 ini adalah senarai semak amalan transformasi sekolah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan tuan-tuan dan puan-puan perlu melaksanakan aktiviti ini. Sebenarnya aktiviti ini merupakan senarai semak amalan yang perlu tuan-tuan dan puan-puan laksanakan dalam proses transformasi sekolah ni. Perlu laksanakan dan pihak mana yang terlibat. Yang terlibat tu ialah antara PGB atau tadilah maknanya guru pemimpin sekolah
dan juga pihak komuniti, PIBG dan komuniti. Jadi ada senarai semak aktiviti itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena perlu memenuhi ini, dan ini saya rasa pun bila tuan-tuan melaksanakan program-program TS25 ini paling kurang dalam tempoh 3 tahun sebelum mencapai pembudayaan atau kelestarian itu, senarai semak ini sebenarnya pada pandangan saya memang tuan-tuan dan puan kena jadikan rujukan sebenarnya. Okay? Bukan sekadar aktiviti semasa untuk memahami modul ini saja. Okay. Jadi rumusannya ya, rumusannya tadi seperti mana objektif dan kriteria kejayaan. Okay. Menghubung kait dan menyelaraskan amalan sekolah. Okay. Maksudnya amalan sekolah yang telah sedia ada, okay, kaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang seharusnya dijalankan dalam TS25, dalam program TS25 ini. Okay. Kerana sebahagiannya mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah laksanakan. Cuma nak dimantapkan lagi melalui program TS25. Contohnya CPD, PLC itu mungkin tuan-tuan sebelum sekolah tuan-tuan dan puan-puan di sebelum tuan-tuan dan sekolah tuan-tuan dan puan-puan dipilih sebagai sekolah TS25, tuan-tuan dan puan-puan telah laksanakan. Okay. Tapi dengan adanya program sekolah tuan-tuan dipilih program TS25 dan telah diberikan input yang lebih, maka tuan-tuan mungkin lebih jelas untuk melaksanakan, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan kemajuan murid, maknanya untuk menghasilkan kemajuan murid dan untuk sekolah berkualiti. Okay. Jadi sebenarnya sekolah berkualiti dan sekolah berkualiti elemen sekurang-kurangnya ada 4 perancangan kan. Ada 4 perancangan dalam bidang kurikulum, kurikulum, haliran murid dan juga keceriaan. Mungkin sekolah-sekolah tuan-tuan dan puan telah ada sebelum ini keceriaannya, tapi nak difokuskan, nak dimantapkan supaya persekitaran atau keceriaan sekolah itu adalah menjadi keceriaan yang menjurus kepada persekitaran pembelajaran yang bermakna. Dari situ kemudian tuan-tuan dan puan merancang tindakan yang perlu diambil untuk menjadikan program TS25. Maknanya setakat modul 1 ini, submodul 1.2 ialah tuan-tuan merancang. Selepas ini modul seterusnya tuan-tuan dan puan melaksanakan perancangan itu untuk menjadikan program TS25. Dan program ini adalah untuk dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun. Okey, jadi saya rasa sebelum saya akhiri perkongsian ini, kalau ada sebarang pertanyaan, jika ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menggunakan URL yang tersedia di slot ini, dan kemudian selain itu tuan-tuan dan puan-puan boleh juga bertanya kepada rakan-rakan elit masing-masing. Tuan-tuan juga boleh respon atau bertanya dalam bahagian respon, dan saya akan cuba memberikan penjelasanlah berkaitan dengan submodul 1.2 ni, iaitu kerangka program TS25. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.